Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bersama saya USA pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 ini, dalam pelajaran yang kelima, indahnya tajwid, bahagian yang kedua. Ustaz buat video untuk tajuk ini 2 bahagian supaya pelajar-pelajar dapat belajar dengan baik, kerana kalau kita buat satu sekali, kemungkinan terlalu banyak maklumat yang perlu diingat. Baik, seterusnya sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, maka kita lihat dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu mempelajari tentang isti'azah. Nanti kita tengok apa isti'azah. Basmalah, apa dia basmalah? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, wajibul gunnah dan juga fawatihus suwar. Seterusnya seperti biasa menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat isti'azah. Isti'azah adalah merupakan nama bagi ungkapan yang selalu kita sebut pun, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila sebut isti'azah, maksudnya lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Hukumnya ialah sunat ketika memulakan bacaan Al-Quran. Bila mana kita nak baca Quran, maka sunat bagi kita untuk kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran atau kamu nak baca Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Seterusnya yang kedua, iaitu basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah ni nama timangan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tu dinamakan dengan basmalah. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Basmalah ini hukumnya wajib dibaca pada suratul Fatihah dalam solat. Bila mana kita solat, kita nak baca surah Al-Fatihah, maka wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya sunat kita baca pada awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Begitu juga Bismillah ini sunat kita baca pada perkara-perkara yang baik. Benda-benda yang baik yang kita nak buat, yang berpahala, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat kita baca, bahkan makruh kita baca kepada perkara-perkara yang berdosa. Seorang tu nak mencuri contohnya, dia pun tengok orang tak ada Bismillahirrahmanirrahim, dia pun curi. Tu tak disunatkan. Orang yang nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak buat perkara yang dilarang oleh Allah, nak buat persembahan perempuan, nak buat persembahan menari menyanyi, maka dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Tu bismillah yang tak kena tempat dia. Bismillah pada perkara maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tahukah anda mengapa tidak diharuskan membaca basmalah di awal suratul Taubah? Baik. Lafaz basmalah mencerminkan keamanan dan perdamaian, manakala suratul Taubah pula menceritakan tentang peperangan. Dalam bahagian besar daripada suratul Taubah itu, Allah SWT menceritakan tentang peperangan, tentang pembatalan perjanjian dengan kaum musyrikin, orang musyrikin pada ketika itu, kerana mereka telah pun melanggar janji yang telah pun dibuat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu
tidak disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mana kita membaca surah Taubah. Tak kira lah yang kita baca itu dari awal ataupun kita baca di tengah-tengah surah Taubah. Seterusnya kita lihat kepada bahagian, iaitu pada bahagian Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah ini ada huruf-hurufnya. Ada huruf-hurufnya yang yang perlu kita tahu untuk kita kenal mana satu Alif Lam yang dikira sebagai Syamsiyah dan mana satu yang tidak dikira sebagai Syamsiyah. Iaitu yang pertamanya huruf ta, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Yang diringkaskan oleh para ulama Arab, dia ringkaskan dengan perkataan tib, thumma sil, rahman, tafuz, dhif, dha, ni'am, da' su'a dhannin, zur, syarifan, lil kiram. Itu ringkasan bagi huruf-huruf Alif Lam Syamsiyah. Macam mana dia berfungsi? Kita tengok pada contoh. Bila mana Alif Lam itu Syamsiyah, maka bacaannya at-tariqu, an-najmu, at-taqibu. At-tariqu, kita tak baca lam tu. Kita tak baca lam pada at-tariqu. Kita tak baca dengan al-tariqu. Kita tak baca dengan al-najmu. Kita baca an-najmu. Kita tak baca dengan al-thaqibu. Okey. Seterusnya kita lihat pada perkataan Alif Lam Syamsiyah, macam mana syaratnya. Huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Itu ciri dia. Huruf lam itu ditulis tapi tidak disebut. Kemudian huruf lam tidak berbaris. Maknanya dia tak ada tanda. Dia tak letak baris. Dia tak letak huruf mati ke apa. Huruf lam selepas huruf selepas huruf lam bersyaddah. Itu tanda dia. Bila kita baca, terus kita melompat kepada huruf yang selepas daripada huruf lam itu. Kemudian kita lihat pula Alif Lam Qamariyah. Tengok pada perkataan Al-Qamariyah. Hurufnya hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya dan juga ha. Dirangkaskan oleh para ulama. Ibghi hajjaka wa qaf aqimahu. Contoh bagi perkataan yang mengandungi Alif Lam Qamariyah, Al-Qari'ah, Alhamdu. Di sini kita baca alnya. Lamnya kita baca Al-Qari'ah, Alhamdu. Kita tengok pada ciri-cirinya, iaitu huruf lam ditulis dan disebut. Iaitu ditulis dan dibaca. Yang kedua, huruf lam sentiasa berbaris sukun. Ada tanda sukun pada huruf lam. Huruf selepas huruf lam berbaris. Tadi huruf selepas huruf lam bersabdu. Ini berbaris. Itu antara tanda bagi Alif Lam Qamariyah. Seterusnya kita lihat pula kepada wajibul gunnah, iaitu mim dan nun yang bersabdu. Cara bacaannya, menekan suara pada huruf mim dan nun yang bersabdu disertai dengung dua harakat. Kita tekan suara. Macam mana caranya? Al-jinnati, al-jinnati, an-nasi, an-nas. Kemudian pada mim, wa amma, fa amma, wa imma. Semua tu kita bunyikan dia dari pangkal hidung, dan ia dinamakan dengan wajibul gunnah. Terjemahnya wajib dengung. Kemudian yang terakhirnya fawatihus suwar. Fawatihus suwar, perkataan fawatih jamak bagi perkataan fatihun. Jamak bagi fatihun yang memberi makna pembuka. As-suwar pula jamak bagi perkataan surah. Jamak bagi perkataan surah. Apa makna fawatihus suwar ini? Iaitu huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan sebahagian surah Al-Quran. Huruf hijaiyah yang ada duduk depan-depan sebahagian surah. Bukan semua, sebahagian surah sahaja. Kita lihat, tahukah anda
Fawatihus suwar juga dikenali sebagai al-huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ianya terdapat pada 29 surah Al-Quran yang mengandungi 14 huruf. Ada 14 huruf pada 29 surah. Okey. Fawatihus suwar ini cara bacanya, satu, dibaca tanpa mad atau tidak dipanjangkan. Hurufnya satu, iaitu huruf alif. Sebutan alif. Tiada harakat. Jadi jangan baca alif. Khususnya pada perkataan alif lam mim, jangan dibaca alif lam mim. Semua jadi panjang. Ya. Alif dibaca pendek. Kerana dia tidak ada harakah yang diperlukan untuk bacaan huruf alif. Yang kedua, iaitu bacaan panjang dua harakat, iaitu pada huruf ha, ya, ta, ha, ra. Sedangkan pada hayyun tahur. Kenapa baca dengan dua harakat? Tengok cara tulis. Cara eja huruf ha alif, ya alif, ta alif, ha alif, ra alif. Ejaan dua huruf ni menghasilkan bacaan dua harakat. Jadi bacaan ha, ya, ta, ha, ra. Okey, itu untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga iaitu dibaca panjang 6 harakat. 6 harakat. Hurufnya nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan juga mim. Sebagai contoh kita tengok pada huruf nun. Nun, ejaan huruf nun ini nun, waw, nun. Dieja dengan guna 3 huruf. Maka bila ejaannya 3 huruf, bacaannya 6 harakat. Bacaan 2 huruf, ejaan 3 huruf, bacaannya 6 harakat. Tengok huruf qaf. Macam mana eja huruf qaf? Qaf, alif, fa. Qaf. Maka bacaannya qaf. Tengok huruf sad. Macam mana ejaan huruf sad? Sad, alif, dal. Ada 3 huruf. Maka bacaannya adalah 6 harakat. Okey, kita lihat fawatihus suwar, contoh pada alif lam mim. Contoh pada alif lam mim, alif tiada harakat. Lam, tengok ejaan huruf lam, lam, alif, mim. Maka kita baca alif lam untuk lam. Kemudian kita tengok pula pada huruf mim. Mim ejaan macam mana? Mim ya mim, juga 6 harakat. Jadi mim pun kena baca mim. Tetapi di tengah-tengah di antara lam dan juga mim, bila kita eja lam alif, lam alif mim, lam, mim ya mim, di situ ada pertemuan 2 mim. Maka kerana itu dibaca dengan dengung di antara lam dan mim itu. Jadi bacaan macam mana? Alif lam mim. Perasan di tengah tu bila la ada di situ ada dengung 2 harakat dan diteruskan dengan sebutan huruf mim. Baiklah, setakat itulah perbincangan kita pada kali ini. Jangan lupa jawab soalan di bahagian deskripsi yang Ustaz dah sediakan. Dan begitu juga jangan lupa untuk share dan juga subscribe video ini. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.